Semina keluarga Mr. Paris. Semina keluarga. Semina keluarga Paris. Free tu? Free. Daftar sekarang. Boleh jual ni? Risiko ya. Tak payah. Yang tu kalau kau nak panel pak atas saya. Kat atas aku cakap dulu. Kalau jangan kalau beri komen macam mana tu? Ni nak on dulu kan. Bawah ni tak ada. Keluar sini. Ni. Dah siap. Ada. Bawah. Pantai. Testing. Terus buat balik. Terus tak air. Ni bawah tu. Aduh. Itu hilang kan? Dia tak air. Sini dah keluar tu. Ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah mudah-mudahan terbaik. Dan kita akan buat 2 live serentak. Kita tengah setting TikTok. So sahabat-sahabat di Facebook, apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik, dirahmati, diberkati Allah SWT. Mudah-mudahan anda semua diberi kemuliaan oleh Allah SWT, dipermudahkan jalan-jalan anda, dimudahkan segala urusan hidup anda. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah angkat segala kesulitan, kepayahan, penyakit yang anda sedang hadapi. InsyaAllah. Allahu Akbar. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Allahu Akbar. Hidup kita hanya kerana dia. Dan apa pun berlaku, kita mencari dia. Apa pun yang sedang kita lalui, susah, senang, bahagia, derita, sengsara, apa pun tuan-tuan, jangan tinggalkan Allah. Kadang-kadang hidup dah 20 tahun berkahwin, senang-senang suami tinggalkan isteri. Ya? Skandal. Ya. Tapi Allah takkan mungkin tinggalkan kita, tuan-tuan. Kita ni hamba dia. Cari Allah, cari redah dia. Kebergantungan kepada kita setiap ruang, setiap saat, setiap inci dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Di saat kita bahagia, ramai orang lupa Allah. Di saat kita gembira, ramai orang lupa Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, kita dah ada TikTok sekarang. Okey. Ramai orang tak ambil tahu pun. Okey, sahabat dan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nini Rimi, waalaikumsalam. Lama tak tengok live Faris ya. Saya pun baru buat live balik di sini. Dan baru saja buat live. Setelah sekian lama saya tinggalkan, saya fokus lebih kepada TikTok. Tapi mengenangkan saya bermula di sini, jadi saya teruskanlah kembali. Siti Hana Yusof, Siti Rihana Yusof. Oh, laju betul. Waalaikumsalam. Terima kasih atas salam anda beri. Ayati, waalaikumsalam. Okey, pada sahabat-sahabat saya di TikTok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda, semoga semua dalam keadaan sihat, dirahmati, diberkati Allah SWT. Siapa yang hadir pada temuan ini, mudah-mudahan Allah angkat segala kesulitan kita, Allah angkat segala kepayahan kita, sengsara, derita. InsyaAllah segala penyakit yang sedang kita hinggapi, yang sedang kita hidapi, yang telah kita usaha tidak kunjung tiba penyembuhannya, mudah-mudahan Allah angkat asbab kita bersama pada hari ini. Allahu Akbar. Berbicara yang baik-baik, berbicara sesuatu yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada kehidupan kita dan kehidupan orang lain, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. So, jangan lupa sahabat-sahabat, 24 bulan 12 ni, 24 bulan 12 seminar di Setia City Convention Center Setia Alam, Selangor. Program keluarga. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bermula saat ini, saya akan naikkan banyak kisah-kisah yang saya pernah coaching di TikTok. Kemudian saya share lah kat sini InsyaAllah. Supaya jadi satu inspirasi, satu pengajaran, satu ingatan kepada kita. Semua cerita-cerita pelik-pelik yang saya pernah coaching selama ini. Coaching saya berbelas-belas tahun. Macam-macam kes kita pernah handle. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih yang sedang menonton. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, saat ini, detik ini. InsyaAllah. Allahu Akbar. Fokus kepada perjalanan hidup kita, fokus kepada perjuangan kita.
Hidup mesti ada visi, mesti ada misi. Kalau orang ada company, ada syarikat, kamu ada jabatan, kamu sedar organisasi itu mesti ada visi, mesti ada misi. Kamu sedang nak buat projek, mesti ada visi, mesti ada misi. Tapi jangan terlepas pandang, hidup kita juga mesti ada misi dan visi dia. Apakah vision hidup kita? Kita nak bawa hidup kita kan, setiap masa, setiap ruang, setiap saat dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia? Turunkan beg kuning. Oh, turun. Beg kuning buat apa? Buat tu set up. Beg kuning kan tak payah turunkan. Kita untuk tap screen. Kat sini memang selalu dia hang. Oh, dia tak boleh. Oh, tidak tekan. InsyaAllah. Okey, kita pergi bersoalan. Kalau ada soalan, kita kongsi soalan. Terima kasih Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hidup ni kita mesti ada visi. Mesti ada matlamat yang jelas. Pada anak-anak kita mesti letakkan, sasarkan visi yang nak dicapai. Apakah misi keluarga kita? Ini semua kita bicara pada 24 dan 12 nanti. Dalam program keluarga kita. Kita mesti ada satu ruang untuk kita duduk bersama untuk bicara tentang perjalanan keluarga kita. Ada seorang makcik ni. Ini kongsi cerita yang pertama saya masukkan pada detik saat ini. Live kita pada ini. Ada seorang makcik ni sahabat. Suami dah meninggal dunia. Anak dia 7 orang. 7 jadi. 7 perform. 7 berjaya. Tapi makcik ni macam makcik-makcik yang lain, macam mak-mak yang lain, dia tak suka duduk rumah anak. Dia lebih seronok, lebih bahagia, lebih tenang kan, hidup di rumah sendiri. Kita tak boleh paksa, kita kena terima. Itu adalah realiti dalam kehidupan kita pada saat ini. Ramai ibu-ibu, ayah-ayah ketika mereka penghujung usia, mereka lebih senang, lebih tenang, berada kat rumah masing-masing. Persoalan paling besar, anak yang mana nak berkorban, nak tinggalkan kerjaya. Anak yang mana sanggup berhenti kerja nak jaga mak. Ini persoalan besar. Makcik ni, 7 anak dia berjaya. 7 hebat. Ada doktor, ada usahawan yang berjaya, ada engineer, ada buka farmasi. Kan? Jadi agak sukar kan, anak-anak yang berjaya pandai-pandai ni, nak korbankan kerjaya mereka untuk jaga seorang mak. Jadi mereka semuanya kan, minta mak tinggal dengan kami lah, tinggal dengan saya lah, tinggal dengan Angah lah, tinggal dengan Alung lah, tinggal dengan adik. Tapi mak tak nak. Kan? So, makcik ni buat perkongsian lah, supaya kita semua dapat sesuatu yang bermanfaat dengan perkongsian ni. Kan? Anak-anak biasa kan, dia akan tanya mak, kita biasa lakukan, mak sihat. Mak akan jawab apa? Mak mesti jawab sihatnya. Kalau kamu nak tahu mak kamu sihat tak sihat, kamu kena duduk dengan dia 2-3 hari seminggu. Peruntukkan masa, kamu akan tahu mak kamu sihat ke tak sihat. Jadi seperti biasa berlaku pada banyak keluarga, banyak adik-beradik, mereka akan pakat untuk letak seorang bibi, letak seorang pembantu untuk uruskan mak. Allahu Akbar. Jadi pembantu ni pun jagalah mak ni, makcik ni, jagalah. Alhamdulillah dapat pembantu yang sangat baik. Syukur. Tak banyak orang zaman sekarang dapat pembantu yang baik. Kan? Kadang-kadang nampak baik, tiba-tiba ada masalah pertengahan jalan. Tapi makcik ni dapat menantu, dapat pembantu yang baik. Kan? Allahu Akbar. So pembantu ni buatlah apa yang patut dibuat untuk menguruskan makcik ni. Makcik ni masih boleh berjalan. Kan? Usia dah 70 lebih. Masih boleh berjalan. Solat macam biasa boleh. Kaki masih kuat untuk bergerak ke masjid dan sebagainya. Tapi apa isunya makcik ni? Apa dia nak sampaikan kepada kita? Apa yang saya nak sampaikan melalui cerita makcik ni? Makcik ni kata, semenjak dia ada pembantu, anak-anak jarang balik. Sebab anak-anak dah selesa. Mak dah ada orang tengok, tak apalah. Kan? Dia kata dia, akhirnya semua tak balik. Sebulan, 2 bulan, baru balik seorang. Semua mengharapkan ada orang balik. Kan? Bila kita mengharapkan orang, Allah Akbar, orang juga mengharapkan kita. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak? Allahu Akbar. Bila anak-anak tak balik, makcik ni walaupun dia ada pembantu yang baik, dia rindu anak dia. Tapi dia tak sampai hati, berat hati untuk nak call anak-anak, bagi tahu dia rindu, dia teringat, dia senyap je. Tapi makcik ni kan, dia suka tulis atas kertas, dia tulis lah. Kan? Dia tulis lah apa yang dia rasa, apa yang dia pendamkan, apa yang ni. Makcik ni, Allahu Akbar. Satu hari kan, makcik ni sakit, terbaring lah. Tapi pembantu bibi ni, Allah punya baik, tetap uruskan makcik ni. Berak, pampers, kencing, tilam, semua diuruskan. Walaupun makcik ni ada ketikanya dia terbuang air di atas tilam, pembantu ni Allah baik. Kan?
ketika makcik ni meninggal dunia. Dan kita sharing cerita makcik ni. Kan? Anak dia, salah seorang kenalan, share lah. Kita rahsiakanlah cerita ni. Apa yang mak dia tulis menjadi satu penyesalan kepada semua anak-anak dia yang pandai. Apa salah satu kata makcik ni? Dia luahkan di atas kertas. Anak terjumpa lah bila kemas-kemas, mak dah meninggal kan. Bila kemas-kemas, terjumpa satu helaian-helaian kertas lah yang ditulis oleh makcik ni. Makcik ni dulu adalah bekas cikgu. Bekas cikgu. Anak semua pandai, alhamdulillah. Apa dia kata? Kan? Aku ada 7 orang anak. Tapi ada ketikanya, setiap masanya aku terfikir, aku hanya ada seorang anak. Tuan-tuan tahu siapa anak dia? Itulah bibik tu. Aku ada 7 anak, tapi setiap masa aku terfikir, adakah benar aku ada 7 anak atau aku hanya ada seorang anak? Punya dia pandang dan muliakan bibik tu sampai dia anggap bibik tu anak dia. Sebab apa? Sebab bibik tu jalankan tanggungjawab seperti seorang anak kepada ibu. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? Ini semua berlaku sebab tuan-tuan dan saya, kita semua ketika muda, anak masih kecil, kita semua letak visi kita, misi kita nak lahirkan anak yang pandai, anak yang pandai. Tapi terlupa nak lahirkan anak yang soleh. Nak lahirkan anak yang beriman. Nak lahirkan anak yang bertakwa. Kita lebih fokus kerja rumah. Tapi kerja akhirat kurang kita beri perhatian. Apatah lagi zaman sekarang, zaman saat ini, handphone jadi cabaran paling besar, paling berat. Membuka ruang kepada kritikal dalam setiap rumah tangga. Nampak tak? Sebab tu sangat penting untuk kita hadir sama-sama ruang sedikit masa. 365 hari. Berapa hari yang telah kamu peruntukkan untuk berbicara hal keluarga? Berapa hari yang telah kamu peruntukkan untuk berfikir tentang cara nak samakan anak-anak? So saya ambil 1 hari daripada 365 hari dalam program di Setia City Convention Center, program keluarga. Dan setiap hari saya ambil 1 jam untuk kita bicara tentang perjalanan hidup kita, perjalanan keluarga kita, perjalanan diri kita. Ke mana kita nak bawa diri kita ni tuan-tuan? Hala tuju kita, strategi kita, karakter yang kita ada sekarang bagaimana, sesuai tak menjadi ahli syurga? Sikap-sikap yang kita ada ni sesuai tak menjadi ahli syurga? Sementara masih hidup kita boleh manage diri kita, boleh mold diri kita, boleh mold seluruh ahli keluarga kita, boleh bentuk keluarga kita. Kita boleh reka bentuk rumah, boleh reka bentuk bilik yang nak dibangunkan, nak tambah dapur lah, macam-macam kita lakar. Tapi kita gagal nak lakarkan akhlak yang terbaik yang sepatutnya kita miliki. Allahu Akbar, untuk kita bawa balik bertemu dengan ilahi. Tak banyak orang fikir bagaimana nak jadi yang terbaik. Ramai orang fikir bagaimana nak jadi kaya, nak jadi berjaya. Tapi tak ramai orang fikir bagaimana hari ini aku boleh buat orang bahagia. Ingat tu, poin besar tu. Sahabat saya di sini, buat catatan. Sahabat saya di TikTok, buat catatan. Sahabat-sahabat di sini boleh tulis kat orang komen supaya ada orang masuk, anda dapat manfaat, anda dapat pahala. Setiap hari kita nak fikir bagaimana kita boleh buat orang bahagia. Setiap hari kita buat tindakan yang boleh buat orang dapat manfaat daripada tindakan. Kamu seorang kerani, kerja biasa je, tapi tindakan kamu menyusahkan ramai orang kat kaunter. Kamu bawa file tak susun betul, kaunter ada 4, buka 1. Kamu yang jaga kaunter pada hari itu tapi tak buka, banyak berbual, buka lewat. Nampak tak? Kamu seorang doktor, kan? Adakah kamu telah cek orang dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan jiwa, dengan kasih sayang? Setiap orang nak buat yang terbaik. Fikir, aku nak buat orang bahagia. Sebab bila kamu buat orang rasa suka, orang senang, orang bahagia dengan izin Allah, kebahagiaan itu akan datang pada kamu balik. Pak Aris, saya susah. Ambil kisah nombor 2. Ada seorang lelaki ni tuan-tuan, kan? Dia ni mesin rumput. Pekerja mesin rumput. Dia pekerja mesin rumput. Kemudian dia kata, Pak Aris, macam mana saya nak berjaya dalam hidup? Saya tanya dia, nak berjaya itu besar dalam keluarga, dalam kehidupan, sebagai anak, sebagai seorang suami, kan? Seorang pekerja. Jadi bahagi macam mana yang kamu nak ni? Saya nak ada pendapatan yang tetap, yang lebih besar, supaya saya boleh, kan? Saya taklah bekerja macam ni lagi. Saya kata, apa kepada kamu mesin rumput? Saya kata, jangan buat benda lain. Fokus pada mesin rumput. Jangan masuk dan menceburi bidang lain dalam keadaan ekonomi yang sangat kritikal sekarang. Fokus kepada perkara yang kamu mahir. Ada ramai orang berjaya dalam hidup, kan? Jangan fokus kepada, oh saya nak menceburi bidang, oh ini memang buat kaya. Tak, kadang-kadang benda yang kecil, ramai orang tak nak fokus.
Ramai orang tak ambil tahu. Sedangkan Malaysia rumput, hampir semua rumah ada rumput. Kan? Hampir semua rumah ada halaman. Masuk kampung-kampung, masuk taman perumahan. Ada orang rumah teres, ada tanah. Kalau rumah apartmen memang tak ada tanah lah. Kan? Kita kata, kan? Pergi taman-taman perumahan edar kertas. Kata kita boleh Malaysia rumput. InsyaAllah. Kan? Bila kamu dapat pulang satu rumah, buat sebaik mungkin. Sapu sampai bersih. Buat sungguh-sungguh. Betul-betul rumput tu sampai ke tanah. Ada orang tipu. Mesin biasa-biasa. Dengan harapan 2 minggu lagi dapat mesin. Nampak tak? Kau dengan Allah pun kau main-main. Rezeki dia punya. Dia bagi kat engkau kalau kau punya hak. Mesin sampai ke tanah. Betul-betul. Rumput tu betul-betul. Pendek betul. Sampai tuan rumah tu rasa happy, gembira. Tak ada langsung rumput. Dia dah sapu bersih. Dengan plastik hitam dia dah bawa. Apa jadi? Apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Pak Riz, saya ni tak pandai nak buat marketing. Nak kokol orang pun malu. Tak kerti lah. Saya bekerja siang hari kan. Petang-petang baru dapat mesin rumput. Rumah yang pertama akan menjadikan rumah yang ke-100. Rumah yang pertama akan menjadikan kau memiliki 100 buah rumah. Tak faham lah. Rumah pertama kau buat betul-betul. Buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Sebab pemilik rumah yang pertama akan buat marketing untuk engkau secara percuma. Engkau dah mesin. Engkau tolong siam pokok bunga kat rumah dia. Mana pokok-pokok bunga tu engkau cantaslah sikit. Dan kalau perlu dicantas. Engkau lebih kurang. Engkau minta RM100 tapi engkau buat kerja RM200. Engkau tak rugi apa pun. Rumah pertama akan menjadikan rumah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Betul. Hari ni tak bekerja dah. Nampak tak? Hari ni tak bekerja dah. Sebab dia dah ada perniagaan dia sendiri. Dia dah ada pekerja pula sekarang. Dan dia gunakan pendekatan yang sama. Nasihat yang sama. Kaedah yang sama. Nampak tak? Strategi yang sama. Allah Akbar. Faham ke faham? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada orang dia jual nasi lemak RM1. Kemudian dia tanya, Pak Riz, kenapa saya jual nasi lemak? Kan? RM1 pun orang tak beli. Dia bukan soal orang beli tak beli. Dia bukan soal harga. Ramai orang kata, harga mahal. Harga murah pun orang tak beli. Kenapa? Inilah sikap kita. Netizen punya sikap. Sikap orang Melayu ni pelik. Semalam saya berbicara. Tentang berapa banyak produk-produk Islam dalam pasaran. Berapa banyak produk-produk Islam yang telah dijual kepada orang bukan Islam. Nampak tak? Mereka ni peniaga. Mereka bangunkan produk Islam. Kemudian kalau dapat offer besar juta-juta, mereka jual lah. Kenapa mereka jual? Mereka tak ada jiwa bangsa. Mereka tak sayang bangsa. Sayang apa jadah ketika mereka meniaga naik 10 tahun. Berapa kerat orang Melayu beli? Kan? Bila orang jual pada orang bangsa lain, kita marah. Tapi bila dia jual barang, 10% lebih, 5% lebih mahal. Tak nak beli. Beli sos lain. Beli kicap lain. Beli mihu lain. Beli mi lain. Nampak tak kita bersikap? Bila orang Melayu kita jual syarikat daripada orang lain, kita marah. Sedangkan dia mengharapkan kita beli produk dia. Kita tak beli. Nampak tak? Sikap kita. Allahu Akbar. Ini cara kita berfikirlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Ada soalan? Daripada orang tu lagi. Safika. Anda berada di sini, Safika. Ya, Safika. Assalamualaikum Pak Riz. Ya Allah. Saya menjauh diri dari orang yang ajar saya perkara yang tak baik. Menjauh dari orang yang tak menjaga hati saya. Tapi dalam masa saya menjauh, saya juga sedih. Dan saya dipersalahkan kerana menjauh. Minta nasihat. Hidup ni, kita minta Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah kekalkan kita berada di jalan yang benar. Maka Allah beri kita akal untuk berfikir. Allah beri kita panca indera untuk kita manfaatkan semua ni. Ada mata kita lihat, kalau maksiat tinggalkan. Kita peduli apa orang salahkan kita? Kita takut Allah salahkan kita. Dan kita dipertanggungjawabkan di akhirat. Kita ada hak untuk tinggalkan maksiat. Bukankah kita kuntum khaira umat terletak pada 2 perkara, ta'maluna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang ke arah kebaikan dan tinggalkan kemaksiatan. Nampak tak? Kalau anda percaya dan yakin bahawa dengan meninggalkan si polan-polan ini menjadikan anda lebih bahagia, lakukan je lah.
Kalau anda yakin bahawa dengan menjarakkan anda dengan orang kumpulan ini menjadikan anda ada masa untuk dekat dengan Allah, ada masa untuk ingat Allah, lakukan. Kalau anda rasa keluar daripada WhatsApp group itu menyelamatkan iman anda, lakukan. Kita terlalu banyak menjaga hati orang. Tak ada orang nak jaga hati kita. Kita terlalu banyak fikir perasaan orang. Sedangkan perasaan kita rosak, hancur, jahanam, lingkup. Untuk apa berbaloikah masuk neraka demi nak jaga perasaan orang? Berbaloikah kita diseksa, dilanyak, dihentam sampai lunyai, hidup pun tidak, mati pun tidak dalam neraka kerana nak jaga emosi orang? Kita ni bangsa kita macam tu. Asyik fikir orang. Miskin dah tahu dah miskin. Nak buat kerja kahwin sampai 10 kemah. Apa jadah 10 kemah, buat tungkah hutang. Sampai dapat cucu pun hutang tak dibayar. Dah langkah berhutang, buat kemah sampai 10, 8 kemah. Ambil mak anda pula, mak anda mati konon-kononnya. Catering pun yang paling mahal. Orang dapat RM10, kau ambil sampai RM15-18. 11 RM10 pun ada. Kau nak bagi orang makan sedap. Yang datang pun mulut pun sebiji macam langsui. Makan sedap pun komplain, tak sedap pun komplain. Ada 4 lauk pun komplain, 10 lauk pun komplain. Engkau takkan mampu puaskan hati semua orang. Maka buat apa yang Allah suruh, bukan buat apa orang kampung suruh. Buat apa yang Allah suruh, yang Nabi perjuangkan, bukan buat apa orang taman nak. Bukan buat apa saudara mara nak. Nampak tak? Dalam hidup kamu, keputusan tangan kamu. Peduli apa orang cakap tentang kita. Engkau buat benda baik pun orang bercakap. Engkau buat benda buruk pun cakap. Kalau kamu buat benda buruk orang cakap, kamu buat benda baik orang cakap, baik buat benda baik. Buat benda baik, dia berpanjangan sampai ke akhirat. Buat benda buruk pun panjang juga ke akhirat. Tapi kena bantah, kena belasah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? Kan? Jadi tugas kita ni, nak bangunkan diri kita agar kita ada jati diri. Ada kekuatan, ada kualiti. Kan? Kita mampu untuk berdiri di saat orang semua nak jatuhkan kita. Peduli apa? Pergi mampus apa orang kata. Selagi Allah kata, kita benar-benar. Macam mana saya tahu? Allah kata saya benar. Kamu sendiri ceklah diri kamu, analisis apa yang kamu buat ni benar ke tak? Nampak tak? Kalau kamu dah jumpa pawang, jumpa bomoh, sihir ke orang, tak benar ke tu? Kamu sendiri tahu kamu buat betul ke tak betul. Tapi jangan putus silaturahim. Itu syarat dia. Jangan bunuh ukhuwah sama se-Islam kita. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okay, next. Soalan daripada TikTok, daripada Ira Kowe. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana cara kita nak bersihkan jiwa untuk move on atas kesakitan yang hendak dikhianati? Dalam hidup ni, yaumul balak. Dunia ni yaumul balak. Tempat balak, tempat musibah, tempat sakit. Ketika saya cakap dengan anda semua dalam live ni, kamu rasa saya tak pernah jatuh, tak pernah disakiti, tak pernah dikhianati, tak pernah diumpati, tak pernah difitnah. Semua tu kita lalui. Itulah namanya hidup. Allah nak tengok respon kita. Manusia yang paling Allah sayang, bukan kau, bukan aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kehidupan Nabi? Allah uji Nabi dengan ujian yang paling besar, paling dahsyat, paling utama, paling hebat. Luar biasa. Tapi apa yang Nabi buat? Respon Nabi itulah menjadikan dia kekal dalam ingatan kita. Respon Nabi lah menjadikan dia idola kita. Respon Nabi ke atas setiap masalah itulah menyebabkan dia terletak manusia yang terbaik dalam jiwa, dalam hidup, dalam perjalanan hidup kita. Faham ke faham? Satu hari Nabi ulang alik nak pergi masjid. Dalam ulang alik tu Nabi akan lalu kat depan rumah orang Yahudi, seorang perempuan tua Yahudi. Setiap kali Nabi lalu, perempuan Yahudi tu akan siramkan najis kepada Nabi. Nabi bersihkan diri Nabi Nabi terus pergi masjid. Setiap hari itu berlaku, satu hari tidak berlaku lagi. Maka Nabi tertanya kepada sahabat, mana perempuan yang balingkan najis pada aku ketika aku nak pergi masjid? Sahabat-sahabat cek, rupanya perempuan tua Yahudi itu sakit. Kalau kita lah, akhlak kita lah, adab kita lah terkeluar kat mulut kita, mampus kau pun bagus. Kan, mati lagi baik lah. Asyik kena kau orang menyusahkan orang je. Mati bagus-bagus lah. Itulah, nampak? Ini Allah balas cash kat dunia. Asyik buat orang je dah kena. Pergi mampus. Bagus, tahniah, alhamdulillah, terima kasih Allah, dah kena. Tapi Nabi tak buat macam tu. Nabi pergi ziarah perempuan Yahudi tu. Dan perempuan Yahudi itu terperanjat sebab Nabi orang pertama ziarah dia di saat dia sakit.
Dengan akhlak Nabi itulah tak sikit banyak yang telah meluk Islam, yang telah bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nampak tak? Akhlak itu yang mahal. Akhlak itu yang kita nak tengok. Respon Nabi. Maka Allah turunkan ujian pada kita, sahabat. Allah nak tengok respon kita. Kalau setakat orang maki kita, kita maki balik, itu bersepah kat jalanan. Itu bersepah dalam kehidupan kita. Maka bersepah itu tidak akan berada di syurga Allah. Sebab syurga ni tak banyak orang boleh masuk. Maka nak berada dalam golongan orang yang terasing, kata Nabi dalam hadis yang sahih, nak berada dalam golongan terasing, bila orang serang kita, orang khianat kita, orang fitnah kita, orang zalimi kita, tentulah tindak balas respon yang terbaik adalah kembali pada Allah. Wahai Allah, aku tak kuat. Wahai Allah, aku tak cukup kuat. Tolonglah aku, wahai Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Inilah orang yang Allah paling sayang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bila diuji, dia respon dengan penuh kasih sayang. Bila diuji, dia cari yang maha pengasih, maha penyayang. Ya Rahman, Ya Rahim. Faham ke faham? Maka bila kamu kembali saja pada Allah, secara automatik, kamu sedang melakukan beberapa perkara. Antaranya, kamu sedang bersihkan jiwa kamu. Orang yang sedang dimaki, difitnah, diada-adakan cerita, didomba tentang hidup anda. Anda kembali pada Allah sepertiga malam, di pertengahan malam, di awal pagi. Kamu sujud pada Allah dengan tangisan tak pernah berhenti. Ketika kamu zikir, minta dan merayu, ihsan Allah beri kekuatan agar dapat menempuh setiap cacian. Kamu sedang bersihkan diri kamu. Kamu sedang membersihkan jiwa kamu. Nampak tak? Orang macam ni, sahabat, bila dia ada hubungan yang networking kuat dengan Allah, dia tak ada masalah isu tentang move on ni. Perkataan move on ni baru saya jumpa. Dulu-dulu mana ada perkataan move on? Kan? Kenapa tak boleh move on? Sebab kau tak ada Allah dalam jiwa kau. Kenapa tak boleh move on? Kau tak yakin kepada kekuatan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau yang tak yakin dengan Ya Hayyu Ya Qayyum Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau tak yakin dengan Allah. Satu, kau tak boleh move on. Bukan kau saja yang diuji. Bukan aku saja yang diuji. Semua manusia sedang diuji. Akan terus diuji. Kan? Kau suka tak suka, Allah peduli apa? Bila Allah hantar satu ujian, itu sesuai dengan kau, sesuai dengan aku. Engkau tak nak move on, kau juga yang rugi. Engkau tak nak berlapang dada, kau juga yang rugi. Engkau tak boleh terima ujian ini, kau juga yang rugi. Allahu Akbar. Dengan keadaan kau menangis, kau letak kepala kat dinding, kat bucu batu, kat bucu katil kau, masalah tak akan selesai. Malah makin sulit bila kau tak tenang, bila kau tak damai dan kau tak rasa bahagia. Bila kau hilang keyakinan pada Allah, maka kau tak akan mungkin solat. Bila kau tak dapat solat, maka persoalan kau tidak akan dapat dijawab. Masalah kau tak akan dapat diselesaikan. Nampak tak? Solatlah sehingga masalah selesai. Bukan tunggu masalah baru solat. Solatlah sampai orang penat berhenti mencaci engkau. Bukan tunggu dia berhenti mencaci baru solat. Sujudlah pada Allah. Di saat engkau dicaci, dimaki, dihina, dikutuk, diperlekehkan, direndah-rendahkan. InsyaAllah, bantuan Allah pasti, confirm akan sampai pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Next. Daripada Altum Z, Assalamualaikum Pak Haris. Minta Pak Haris doakan supaya sentiasa istiqamah untuk lakukan kebaikan. Istiqamah ni adalah hadiah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang terpilih. Semalam saya bicara, hampir setiap hari saya bercakap tentang istiqamah. Dan kata guru saya, istiqamah tu adalah hadiah istimewa Allah kepada hamba-hambanya. Sebab istiqamah lah yang akan selamatkan kita. Satu Nabi kata, biar sikit tapi kekal berpanjangan. Jami' dan sami', biarlah buat sikit tapi berpanjangan. Berapa ramai orang berjaya buat duha, tapi gagal untuk istiqamah. Berapa ramai orang boleh puasa Senin Khamis, tapi gagal istiqamah. Berapa ramai orang boleh jaga solat sunat sebelum zuhur, selepas zuhur, tetapi tidak istiqamah. Berapa ramai orang boleh pergi masjid, tapi tidak istiqamah. Nampak tak? Jadi kita kena minta Allah. Dalam bahasa yang kamu faham, ia sampai ke hati. Wahai Allah, jadikan aku orang istiqamah dalam setiap ibadah. Wahai Allah, jadikan aku orang istiqamah dalam setiap perbuatan dan amalan baik. Wahai Allah,
Hari ni kau pergi madrasah, engkau bagi 1 kampit beras. Bila engkau bagi 1 kampit beras, kau kata, Ustaz tolong doakan saya semoga saya istiqamah, tak jadi masalah. Ustaz tu ada highway dia tersendiri pergi pada Allah. Engkau ada jalan raya engkau sendiri pergi pada Allah. Ada orang lebur raya. Ada orang jalannya sempit. Ada orang jalannya berliku-liku nak sampai pada Allah. Ada orang langsung tak ada jalan. Ada jalan tapi berlukar, berduri. Dah lama tak ditembusi. Dah lama tak direntasi. Masa dia belajar madrasah dulu, sekolah pondok, cantik jalan tu sampai pada Allah. Kemudian bila keluar pondok, dah habis 30 juzuk, dia sesat dalam perjalanan. Dia mula leka dan lalai dengan nikmat dunia. Maka jalan yang cantik tadi telah ditumbuhi belukar. Telah ditumbuhi lalang sampai menutup jalan-jalan yang ada. Nampak tak? Ada orang bermula dengan cantik, pengakhirannya tak cantik. Ada orang bermula dengan tak cantik, tapi pengakhirannya cantik. Sebab tu minta istiqamah. Nabi suruh kita minta. 2 perkara jangan tinggal tuan-tuan. Pertama, minta istiqamah. Yang kedua, minta husnul khatimah. Ada banyaklah. Tapi 2 ni jangan lupa. Perbanyakkan juga istighfar. Wahai Allah, tolonglah aku, wahai Allah, agar aku kekal melakukan perbuatan baik. Kamu sedekah kat masjid, letak duit siling dalam masjid. Tak kisahlah kamu mampu bagi 20 sen, bagi 20 sen. Apa nak malu? 20 sen kamu mungkin lebih bernilai daripada orang yang RM10 siap tunjuk-tunjuk pada semua orang. Kan? Atau dia seluk poket dia tadi, kan, terangkat RM50, dia letak balik, dia seluk lagi, dia cari-cari pakai jari yang telah direkrut untuk kenal duit. Wih, apa violin ni? Allah, tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai kat ni. Kan ni? Tak boleh lah. Macam nak keluar? Keluar kan? Orang lain buat boleh, kita buat tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Cancel kau, tak boleh cancel. Kita ni tadi baru belajar. Orang letak pamphlet kat situ kan, kita pun ikut je lah. Billboard. Billboard kan. Orang lain lepas, kita tak lepas. Relation tu. Relation. Relation kenapa ni? Tak valid dia tu. Tak boleh. Tak tadi yang keluar tu, keluar tu. Yelah, dia kata violent. Apa violent, aku mana nak baca lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Tak detect ayat macam buat marketing on business. Okey, terima kasih. Oh, dia kata jangan tulis macam cerita tengah promosi. Okey, kita cuba yang lain pula. Dia kalau dia tulis violent tu, tak payah perlu dia, tak payah risaulah. Kan, kita patut risau dengan dosa kita yang banyak ni. Kan? Ada orang kata, macam mana ni saya dah kena banyak violent. Banyak violent pun tak ada hal lah. Faham tak? Itu violent dengan TikTok, bukan violent dengan Allah SWT. Kan? Kita dah biasa. Kat sini pun kita dah pernah kena blok 100,000 lebih. 2 tahun dah kena blok. Kan? Akhirnya kita buat balik lah. Kita tak peduli lah. Kan? Kita patut risau dengan akhirat kita ni. Kan? Orang sangat risau. Saya tengok kat TikTok ni banyak orang keluarkan apa? Risau lah kenapa saya punya ni, saya punya akaun kena tutup, akaun saya kena blok, kenapa ni? Akaun akhirat kau tak risau. Akaun TikTok kau main kau risau. Saya dah ada lah 300,000 tiba-tiba hilang. Kau tahu tak? Amalan kau bertahun-tahun sepanjang hayat boleh hilang macam tu je. Kena ingat tu. Allah dah bagi tahu. Signal dah bagi dah. Allah dah bagi tahu melalui Nabi SAW. Berapa banyak orang balik, dia buat balik debu saja. Amalan dia macam debu je, tak ada nilai. Solat tahajud dia buat 20 tahun tanpa henti, tapi debu. Dia buat puasa Senin Khamis, tak pernah tinggal 40 tahun, debu. Tak ada nilai. Itu patut kita risau. Kenapa? Sebab kita buat kerana makhluk, kita buat nak tunjuk kat orang, aku hari ni puasa. Aku dah 20 tahun puasa tak pernah tinggal, dah biasalah. Tak gerti aku nak tak puasa ni. Kan? Kan? Nak tunjuk kat orang juga dia puasa. Kan? Apa? Kita bukan lapor kepada manusia, kita lapor kepada Allah. Kalau engkau hilang barang, takkan kau lapor pada KM? Kan? Engkau hilang anak, adakah kau lapor kepada majlis daerah? Nampak tak? Ini attitude orang. Kan? Minda yang berserabut kerana terlalu memikirkan dunia. Allahu Akbar. Engkau hilang kereta, takkan kau buat laporan pada bomba pula? Betul tak? Subhanallah. Gumang kau masuk apa ular, engkau buat laporan pada siapa? Takkan kau lapor kepada custom dan immigration? Nampak tak? Allahu Akbar. Jadi kita bersedekah ni lapor pada Allah, bukan lapor pada makhluk.
Naiklah kereta, round, buat video. Lepas tu tunjuk, okey, kita nak balik kedai makcik berapa ringgit apa. Kau tak bayar kau video kan boleh? Ini pendapat peribadi saya. Nak tunjuk-tunjuk lah. Kita dah nasihat berulang kali. Faham tak? Makcik saya nak beli semua boleh makcik. Faham tak? Tak payah beri inspirasi. Kata guru saya ni. Faham tak? Tak payah beri inspirasi sebab sedekah ni Nabi dah bagi inspirasi di awal. Faham tak? Cerita sirah Nabi. Nabi setakat engkau bagi kedai. Kalau betul-betul kau nak bagi, kau pergi kat Ion tu. Orang masuk semua kau sponsor semua. TV, almari, peti sejuk kau sponsor semua. Kan setakat kuih boleh RM80, RM100 kau tunjuk orang. Betul tak? Saya ada ni RM5,000 saya nak bagi. Siapa beruntung? RM5,000 apa bagi kau berjuta. Nampak tak? Abang tak tunjuk pun. Abang senyap bagi kat kau. Bagi je lah. Faham tak? Tak payah cari orang tepi jalan. Kau pergi madrasah. Ada banyak madrasah kat Malaysia nak perlukan duit. Faham tak? Sebab barang semua dah naik harga mahal. Faham tak? Tak payah tunjuk kat orang. Kau bagi siap senyap, Allah akan bagi kau siap senyap. Lagi banyak, lagi bertambah-tambah. Kita takut kau cerita kat orang, kau bagi-bagi duit, Allah bagi kau rezeki tapi istirash. Allah beri tapi Allah tak suka. Allah beri tapi Allah marah. Allah murka. Buat apa? Ini saya cakap je. Kalau kamu itu konten kamu nak tunjukkan kamu lebih popular, nak tarik lebih ramai orang supaya orang kenal kamu, itu terpulang. Dan saya kongsi saja. Dan sementara ada laman sosial seperti ini yang saya boleh manfaatkan. Besok dia blog, saya tak boleh buat apa lah. Wujud yang baru. Kan? Apa itu je lah. Kan? Allah Akbar. Mana yang tak puas hati, mana yang tak suka tu, dia akanlah buat laporan. Itu perkara biasa dah tu. Kan? Okay, next. Daripada Ida, Assalamualaikum Pak Aris. Macam mana nak tangani adik-beradik menyuruh mak menjaga cucunya sedangkan mak dah berusia 70 tahun? Sebenarnya kan, saya pun lalui benda sama juga. Kan? Sama juga. Gelap Gelap tak? Gelap tiba-tiba gelap. Aku tekan jadi gelap pula. Tekan ni dia jadi gelap. Kau tutup atau buka balik? Tutup api. Buka balik. Sama juga. Kita tekan ni tak? Cahaya ni. Okey. Pandai orang main TikTok dia biasa lah. Dia pandai. Kita tak kerti sangat. Dah gelap. Kulit aku dah gelap. Bertambah gelap lah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa soalan tadi? Mak okey. Sama jugalah. Ini saya nampak kadang-kadang mak bapak ni tak kerti nak nolak. Mak bapak ni kadang-kadang sayang anak melampau-lampau. Dah umur 70, cakap tu terang je. Aku tak boleh jaga anak kau. Ini mak dah 70. Bapak dah 70 lebih. Kau beranak pun datang ke rumah mak kau. Aduh. Mak bapak kau dah 70 lebih. Yang kau nak beranak. Kau pergi duduk rumah mak kau dah tak boleh jaga kau. Dah terbaring atas katil. Itu pun kau nak menyusahkan. Mak bapak pun kadang-kadang pun menangkan anak. Tak apalah, biarlah, jangan bising. Yang tegur tu pula nanti jadi musuh. Itu biasa dalam rumah tangga. Sebab tak pergi program keluarga. Kau pergilah program keluarga bang, kau faham. Nampak tak? Allah Akbar. Bawa makcik tu, umur 70 lebih tu datang program keluarga. Supaya dia faham. Kan? Kadang-kadang mak bapak ni punca anak berdosa. Kadang-kadang mak bapak ni dia punca anak berdosa. Kan? Terus terang pertama. Mak dah tua tak boleh. Nombor dua, anak-anak ada akal. Letak kat mana kepala lutut. Mak kena 70 lebih. Kau suruh jaga cucu kau apa hal? Kadang-kadang, dia macam ni. Boleh? Dengan syarat-syarat yang saya tetapkan. Ni, Lembaga Pengarah Keluarga Malaysia. Aku dah tu, pengurusi dia. Kalau kau nak letak anak kau pergi khusus. Pakai otak sikit, bukan kau seorang je pergi khusus. Ada ramai orang pergi khusus. Kat Malaysia ni, kalau jabatan kerajaan, tiap-tiap hari ada khusus. Nampak tak? Mak kau dah 70 lebih. Jadi kalau kau nak letakkan anak kau, bawa pembantu sekali. Bawa bibi. Supaya bibi tu jaga anak kau tapi dulu rumah mak kau. Tak ada masalah. Dia masak sekali untuk mak kau. Yang dah uzur tu yang tak kuat. Itu okey. Mak kau dah lah tak kuat. Jaga cucu lah. Cucu kau dengar cakap tak apa. 10 kali panggil. 100 kali buat bodoh. Kenapa? Cucu hari ni semua main handphone. Tolonglah nenek sikit ni. Buat tahu main handphone ni. Si mak ni nak mengadu pada anak dia semua salah. Nanti tak entau lagi. Nampak tak? Jadi kau letak sekali bibi kau. Bukan mak kau jaga bibi. Bibi tu jaga mak kau. Jaga sekali anak kau. Itu fine. Tak ada masalah. Ini kau asyik pergi khusus. Ada dua. Satu kau hantar ke mak kau. Satu lagi kau suruh mak kau pergi mak kau. Ubahlah.
ubahlah sikap ni semua. Minta maaf lah Kau terkena saya minta maaf. Habis kau tak cakap benar, tak ikut Nabi. Nampak? Nabi cakaplah benar walaupun pahit. Kan? Ada seorang tu suami dia telefon saya. Dia kata saya pun tak tahulah kan. Saya tak setuju dengan bini saya punya tindakan. Dah kau suami kau takut bini kau. Tegurlah suami isteri kau. Kau bergaduh lah. Janji kau tegur. Tegur kena tegur. Tak boleh buat ni salam macam ni. Mak awak dah tua. Kenapa awak nak macam ni? Engkau berdua sampai mengandung bini kau. Perbuatan berdua. Dua-dua tanggungjawab lah. Asal nak susahkan orang tua tu. Dah tua pun. Mak kau lumpuh atas katil lah. Yang kau dah kau nak beranak. Kau dudukkan mak kau pahal. Mak kau boleh buat apa? Kesian dia. Dia berak pun pakai pampers. Nak jaga engkau lagi. Bapak pun dah tua. Kadang-kadang dua-dua dah tebak. Dua-dua dah tak kuat. Pergi juga hantar anak. Mengandung kat... Allah Akbar. Besok kau tahulah. Kau lalui pula. Kau tengok. Kan? Besok kau lalui pula. Allah Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Jadi, satu mesyuarat keluarga itu penting. WhatsApp grup keluarga sentiasa mengingat itu penting. Tak peduli dah orang suka tak suka. Sebagai tanggungjawab kita share yang baik-baik. Yang ketiga, kadang-kadang adik-beradik ni pandai. Dia tak selesa dengan kita. Dia pun puakkan grup dia. 3-4 orang adik-beradik akan hentam yang 2 orang ni. Sebab 2 orang ni asyik teruk. Ada juga. Tapi kamu yang disingkirkan, kamu yang dipinggirkan, peduli apa? Cakap benar. Kadang-kadang mak bapak ni pun satu juga. Dia menangkan yang salah. Nak macam mana? Menang cakap macam mana? Dia ilmu tak ada. Dia bercakap atas sikit tak ada ilmu. Jadi mak bapak pula selesa dengan dia. Pergi. Susah. Adik-beradik ni bukan senang lah. Apa ada soalan tak? Respon daripada soalan tadi, Mokna Khalisna Haslina. Masalah saya hantar anak ke pengasuh. Tapi mertua saya merajuk. Tak nak cakap dengan saya. Saya kesian sebab dia uzur. Tak apa, biar dia merajuk. Kena baik-baik. Kan? Tapi kalau nak hantar juga anak ke ni, bawa bibik. Siapkan bibik. Boleh. Tapi hantar bibik. Bagi saya orang tua-tua ni, baik habiskan masa untuk akhirat dah. Dah uzur, jaga cucu. Engkau dulu jaga anak engkau. Sekarang jaga cucu. Bila kau nak jaga diri engkau? Nak? Faham tak? Bila kau meninggal besok, cucu kau bukan... Engkau rasa dia menangis berapa hari? 40 hari, 40 malam. Dia menangis sepanjang... Kita ada datuk lah, kita tahu. Saya ni cucu kesayangan datuk saya. Datuk saya ni bukan main sayang saya. Pasal saya cucu nombor 2, tapi lelaki yang pertama. Faham tak? Sangat disayangi. Ada tak sampai sekarang kita sedih ingat datuk kita? Faham ke faham? Kalau dapat cucu yang soleh, dapat anak yang soleh, boleh dia sentiasa rantau ayat Quran pada datuk dia, pada bapak dia, mak dia. Asal biru-biru tu? Kenapa? Oh, letak ubat. Ayan? Asal dia letak ubat sebab apa? Kau dah kus kering tu, Pak. Aduh, ya Allah. Allah. Mak yang tak nak cucu dia dihantar ke rumah pengasuh. Ya, betul. Kan? Hantar dengan bibik sekali lah. Supaya mak kau tak beban. Tengoklah kalau mak memang jenis muda lagi, baru 40-an. Okey lah, tak ada masalah. Mak muda lagi. Tapi kalau mak dah 70-80, memang kadang-kadang ada beberapa konotasi yang kena faham. Kadang-kadang mak nak cucu pasal mak sunyi. Mak tak ada kawan, tak ada teman. Itu satu kaedah, satu perkara juga yang perlu juga kita timbang-timbangkan. Kan? Mak sendiri nak, kita boleh hantar. Tetapi jangan membebankan dia. Itu syarat utama dia. Kalau cucu dia sampaikan 4-5 orang, dia nak masak, siapkan makan lah. Faham tak? Siapkan makan atas dauda daripada luar. Itu semua perkara-perkara yang kita kena ambil berat. Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin apa yang saya kata ni tak tepat 100%. Tetapi ambil berat lah. Mak nak sangat cucu dia. Kamu hantar, tak apa, nak jaga hati mak. Tapi makan minum tu macam mana? Uruskan juga. Minta mak 5 kat depan tu, hantar makanan setiap hari. Kan? Memang, duit banyak habis. Tetapi lebih baik duit habis untuk mak bapak daripada duit kau habis. Yang mak bapak kau kat rumah tak ada apa-apa. Dah lah kau makan, kau upload kat YouTube, mak kau tengok je. Kau upload kat TikTok, mak kau tengok je. Next. Daripada Nik Mariam, berkenaan move on tadi. Move on dengan cara berpisah. Adakah dikira kita tak redha dengan ujian? Tak ada. Perpisahan itu Allah. Setiap perpisahan itu adalah takdir Allah SWT. Tengoklah perpisahan tu pasal apa. Adakah tak patut berpisah tapi kamu ni benar nak pisah? Tu seorang isteri dia tak boleh minta cerai pada suami dia tanpa sebab-sebab munasabah.
Tak boleh kita nak langgar syariat. Kita kena faham perpisahan tu pasal apa. Saya tak tahu tu maklumat. Tapi bila kamu dah berpisah, move on je lah. Kan? Sebab kehidupan ini, kamu jumpa suami kamu 15 tahun, 10 tahun. Bukan senang nak lupakan. Kita tak minta kamu lupakan macam ni je. Tapi kita minta anda teruskan perjalanan anda. Jangan duduk berhenti sebab iblis akan ambil kesempatan. Akan lahirnya murung. Lahir kegelisahan jiwa. Nampak tak? Kecelaruan minda. Ini semua merosakkan iman. Menyebabkan kamu tak mampu solat dengan baik. Akhirnya tak solat. Akhirnya kamu akan tertekan stres yang berpanjangan. Perkara-perkara yang boleh kamu capai dan gapai dalam hidup kamu yang masih muda. Akhirnya terpinggir, tertinggal, tersingkir. Kan satu kerugian tu. Nampak tak? Sebab itulah ambil selai kertas, catat apa yang kamu nak buat. Apa yang kamu nak capai. Apakah matlamat kamu selepas berpisah. Catat di atas kertas. Satu persatu cuba dapat. Cuba capai. Cuba gapai. InsyaAllah. Kekuatan tu ada pada Allah. Maka cari dia. Amalkan zikir. Ya Hayu Ya Qayyum. Ya Hayu Ya Qayyum. Ya Hayu Ya Qayyum. Buat insyaAllah 100 kali setiap hari. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan. Sebab dia yang maha kuat. Kita ni siapa? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan seterusnya? Daripada dark chocolate, Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bagi kaedah untuk penuhkan jadual harian dengan zikir dan selawat untuk ketenangan hati? Ada yang Allah telah terjemahkan dalam ayat Quran. Dan sebagainya telah diterjemahkan melalui akhlak, perbuatan, tindakan Nabi SAW sepanjang hayat baginda. Antaranya tuan-tuan dan sahabat yang dirahmati Allah. Dalam Quran Allah nyatakan istighfar yang terbaik sebelum solat subuh. Sebelum laungan azan, istighfar. Maka letakkan istighfar di tempat tersebut. Astaghfirullahalazim. Ada banyak istighfar yang boleh kita lakukan. Dan antara istighfar yang terbaik ialah penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta halaktani. Sampai habis. Itu penghulu istighfar. Boleh amalkan. Masih ada. Istighfar lah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Boleh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Boleh. Astaghfirullah. Innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Innahu kana ghaffara. Boleh. Astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat. Boleh. Ada banyak istighfar yang kita risau tak buat. Itu satu. Istighfar letak sebelum laungan azan. Selepas bangun sampai tidur balik, perbanyakkan selawat. Letak di mana pun. Target, tetapkan matlamat. Ada orang buat istighfar 100 kali sebelum laungan azan. Ada masa mereka henjut selawat sebanyak yang mungkin. Selawat tu kunci besar. Boleh buat selawat daripada mula sampai penutup. Buatlah sebanyak mungkin. Target nak 2,000, 3,000. Ada orang tak letak numbers. Kan? Tak depends on numbers. Dia buat selawat. Boleh. Numbers ni bukan apa. Untuk dapatkan kita. Motivate diri kita. Nampak tak? Kalau kita tak letak numbers boleh. Tapi numbers tu akan menyebabkan kita lebih bersungguh-sungguh. Untuk capai sesuatu. Selawat adalah satu amalan. Yang dibuat dalam keadaan apa saja pun Allah angkat. Itu hebatnya selawat. Lepas laungan azan. Wajibkan diri untuk buat satu amalan yang Nabi tak pernah tinggalkan. Solat sunat sebelum subuh. Solat sunat subuh 2 rakaat. Kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Maknanya, bila kamu buat dia, automatik nama kamu ranking nombor 1 manusia paling kaya di dunia. Macam itulah maksud dia. Kan? Kamu, sebab amalan kecil tak sampai 2 minit, 3 minit ni, lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Nak tunjukkan betapa besarnya kedudukan solat sunat tu. Tak usah cerita pasal solat wajib. Solat sunat dah sebesar itu. Kau rasa solat wajib macam mana? Maka solat wajib 5 kali tu letakkan on time. Bukan part time. And bukan sometime. On time. Lepas habis subuh. Selalunya kalau saya rujuk. Saya ada kitab. And buku amalan. And wali Allah. Ulama-ulama. Antara ni saya nak kongsikan. Kalau zikir mereka dahsyat. Panjang-panjang tuan-tuan. Panjang. Daripada subuh sampai ke tidur. Tak berhenti zikir. Ada je amalan orang. Memang dahsyat. Memang dahsyat tak terbuat kita tuan-tuan. Kita ambil amalan Nabi. Cukup lah.
Kan itu dah mantap dah. Baca Quran tuan-tuan, baca Quran sebelum subuh. Itu terbaik tu. Baca Quran sebelum subuh dan pastikan kita ada surah-surah yang telah kita tetapkan nak baca setiap hari. Ada orang setiap hari baca Yasin. Ada orang setiap hari mesti baca Al-Mulk, walaupun Al-Mulk terbaik pada waktu hari Jumaat, tapi dia buat setiap hari. Ada, tak ada masalah. Ada orang dia baca, saya cadangkan baca surah. Dan antaranya sebelum tidur surah, sampai penghujung sebelum tidur ambil surah Al-Mulk, ambil 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nampak tak sebelum tidur. Tapi kalau selepas pagi ni, bacalah surah Yasin boleh. Lepas maghrib surah Al-Waqi'ah. Itu letak duduk ni lah yang terbaik. Nak duduk letak mana-mana pun tak apa. Itu antara terbaik. Kan? Allahu Akbar. Lepas tu sebelum zuhur, pastikan dah henjut dulu solat duha. Paling tidak 2 rakaat. Mampu buat 4 rakaat, lagi mampu 8 rakaat, pergi 12 rakaat. Tapi kan dah dipesan jamik dan samik buat sikit tapi berpanjangan. Oleh kerana kita berkerjaya, oleh kerana kita ada perkara nak kena buat setiap hari, maka buat 2 rakaat. Nampak? Sampai kat pejabat buat 2 rakaat. Allahu Akbar. Orang perempuan ambil wuduk awal-awal. Dan sampai pejabat terus buat duha. Apa masalah? Atau kadang pertengahan kan berhenti sekejap kerja, buat duha sekejap 2 rakaat, 3 minit 4 minit. Engkau berhenti berjam-jam borak hal orang. Kan tak boleh usahakan sikit untuk akhirat kita. Solat zuhur, kan, solat sunat ba'datan kabdatan jangan tinggalkan. Kan? Zikir la ilaha illallah njud. Kalau mampu 100, kalau tak mampu buat 1000. Faham? Kan? La ilaha illallah. Ini zikir tauhid besar ni. Besok nak meninggal dunia. Nampak tak? Dah biasa kat mulut dan biasa kat hati. Lepas tu amalkan teknik hati. Nanti saya share masa 24 bulan 12. Saya share zikir gunakan hati. Saya share nanti 24 bulan. Kita latih, kita train. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat. Terima kasih Imah. Terima kasih atas gift anda. Mudah-mudahan murah rezeki untuk anda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih Encik Saiful. Sama-sama mudah-mudahan doa tu kembali pada anda. InsyaAllah. Allahu Akbar. Kalau ada kemampuan, sebelah petang, sebelum maghrib, buat ratib Al-Hadad. Ada orang buat ratib Al-Hadad. Ada orang buat ratib Al-Hatas. Ini, ratib ni kita akan jumpa masa 24 dan 12 nanti. Masa program besar, keluarga. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Kita tinggal beberapa hari saja lagi. Hari ni hari yang ke-17. Hari apa? 16, 17. 18. Hari ni berapa kan? 16 17. 18. 16. Kita ada 12 hari saja. Sebelum harga program ni bertukar jadi RM50 seorang. Sekarang RM30 saja tuan-tuan. Rebut le. Rebut. Okey? Rebut. Okey. Okey. Untuk hari ni saja. Siapa nak tulis nak di dua-dua ruang ni. Untuk hari ni saja. Siapa nak tulis nak. Kan? Siapa daftar 3 orang, saya nak bagi seorang percuma. Tulis nak kalau nak. Jangan kau bagi seorang je. Kau ada suami, kau ada isteri, kau ada anak. Kan? Pak Riz, anak saya kena bayar ke? Kalau anak kau duduk atas kursi, kena bayar. Kalau kau tak nak anak kau duduk atas kursi, satu duduk atas bahu. Satu lagi kau kendung, pegang. Satu lagi letak atas peha. Okey, free. Sebab dia dah ambil tempat orang. Tu isu dia. Lagipun benda ni murah. Siapa daftar 3 orang hari ni, tulis nak, kita kongsikan anda. Saya bagi free satu tempat. Ya Allah. RM30 ni kalau anda pergi program saya, dengan izin Allah, ya Allah, tidak pernah terlintas di hati kita nak berbangga diri, nak tunjuk kita hebat, tidak. Demi Allah, tidak. Siapa-siapa pada hari tersebut rasa, ya Allah, sebiji tai, entah apa-apa ceramah, jumpa je tim saya, kita pulangkan duit tu, tak apa. RM30 pun kita boleh kaya. Sebab dewan tu kita kena sewa RM50,000 lebih. Sahabat-sahabat saya di sini, sahabat-sahabat saya di sana di TikTok. Tulis nak, kalau anda nak 3 orang, 1 free. Untuk hari ni saja besok tak dapat. Untuk hari ni saja. Besok kita offer yang lain pula. Besok daftar 5 dapat 10 free, mana tahu. Kita pernah buat gila-gila. Kita pernah buat gila-gila. Ni bukan soal duit dah. Saya nak dapat sedikit ganjaran daripada Allah, di mana setiap kata dan bicara saya dengan izin Allah buat orang bahagia, itu dah bahagia bagi saya. Kan? Kita mampu bertahan. Walaupun kos untuk menyelenggarakan madrasah memerlukan lebih kurang RM50,000 lebih. Tapi kita mampu bertahan bukan sebab kita kaya, bukan sebab kita banyak duit. Tapi Allah nak kita bertahan di sini. Maka kita bertahan. Nampak? Kalau nak kaya, buat program tu, kita boleh cas orang mahal. Tapi kita nak buat orang bahagia. Sebab buat orang bahagia dan Allah suka tengok kita buat orang bahagia. Itu pun dah untung, tak putus nanti tuan-tuan. Allah hadirkan ganjaran dalam pelbagai cara, pelbagai lorong, pelbagai
lebuh raya dan jalan-jalan yang dia redai. Oh, untung kita. Siapa nak, tulis nak. Dan saya bagi anda daftar 3 orang, kamu dapat seorang free. Kan? Pak Aris dan keluarga saya 5 orang. Tak apalah, daftar 4 dapat 1 free. Pak Aris dan keluarga saya 6 orang. Tak apa, daftar 5 bayar 1 free. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Kan? Malah kamu boleh juga duit terlebih. Pak Aris, saya ni dah tak apa sihat, dah uzur. Tapi saya nak bagi free lah pada follow Pak Aris yang nak pergi program. Bagi tahu. Kita dah ada banyak kan orang sponsor. Orang sponsor penyertaan orang lain. Dah ada. Kan? Ini kita akan bagi balik nanti. Nanti bulan 9, bulan 10 nanti kita bagi tahu balik. Siapa nak pergi program ni yang tak mampu, kita pun dah bagi dah. Banyak free kita bagi. Banyak free kita bagi. Okey. Siapa yang ke atas pentas tu nak kongsi cerita dia, kita sponsor anda pergi. Kan? Yang memberi manfaat, cerita anda memberi manfaat, bukan cerita anda bukan-bukan. Kan? Yang tak memalukan orang, tak mengaibkan sesiapa. Kan? Kita bagi anda pergi share percuma. Kita perlukan 10 orang untuk kongsi cerita dia. Pak Aris, dulu saya ni begini-begini, tapi saya diceraikan oleh suami saya tanpa sebab. Suami saya pun dah hilang, saya tak tahu. Pada peringkat awal saya murung, saya tertekan, saya hilang punca, saya tak kuat Pak Aris. Kan? Alhamdulillah Pak Aris. Kan? Satu hari saya mimpi, satu hari ada seorang ustaz, satu hari ada mak saya bawa seorang ustaz jumpa saya bagi nasihat, satu hari mak saya bagi saya satu amalan, satu hari. Kan? Kongsi dengan kami supaya kita tahu setiap kesusahan itu bila Allah nak kita bangkit, memang kita boleh bangkit ni. Jadi tuan-tuan, 3 orang dapat 1 free, 4 orang dapat 1 free. Apa dia? Puan Ifatul dekat platform satu lagi tu, saya dah naikkan dah. Minta klik link tu. Kat mana? TikTok? Kat sini. Puan Ifatul. Apa dia? Ifatul no. Saya dah kata tim dah naikkan dah. Klik je kita dah naikkan apa ni? Apa tu nak naikkan apa tu? Link. Tekan dah link tu. Puan Ifatul Ifatul no. Ifatul no. Tekan dah link tu. RS Legacy pun nak. Okey, soalan. Tanya saya soalan motivasi lah, soalan keluarga kan. Jangan tanya soalan agama, nanti saya tak boleh jawab. Pak Aris hukum semua tak boleh jawab. Okey, soalan seterusnya. Daripada Cik Saiful Nazira. Assalamualaikum Pak Aris. Ada yang tanya, macam mana nak nasihat orang yang melakukan skandal tanpa buat dia terasa? Dakwah memang kena berhati-hati. Sebab kalau orang tu dah terasa, dia terguris, koyak, dengan rabak, kita tak boleh dekat dengan dia lagi. Bicara kita tak akan sampai kat dia lagi. Jadi Allahumma ini a'udzubika minal hamni wal hazan. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Kan? Dalam hidup ni kita sentiasa kena ada zikir, kena ada doa mengiringi kita supaya bicara kita nanti buat orang senang nak faham. Satu Cik Saiful, antara amalan ni kan, buat apa yang Nabi Musa buat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadikan tu zikir. Jadikan satu amalan. Ya Allah, dengan berkat ayat Quran ini, ya Allah, jadikan aku orang yang kata-kata aku mudah difahami, kata-kata aku sampai kepada orang yang aku maksudkan, dan berilah hidayah pada orang ni. Jadi kamu nak pergi, katakan ni Syafiq ni ada masalah, dia ada skandal lah dengan perempuan. Isteri tak tahu, nampak macam ada cara, ada gaya tau. Gaya dia berdiri, muka pun nampak smart, kan, muda, kan. Entah-entah isteri tengah tengok live ni. Kan, smart, orang tengok dia, orang suka kat dia, kan. Jadi kalau saya nak nasihat dia, saya tak boleh pergi atas tiket saya Pak Aris. Saya kena pergi atas tiket saya sebagai hamba. Bila saya pergi atas seorang hamba, saya bergantung pada Allah. Tu yang Rabbi shrah li sadri tu. Nombor 2, saya minta bantuan Allah untuk bagi hidayah pada Syafiq. Sebab yang beri hidayah tu Allah, bukan saya. Sehebat mana pun saya pandai bercakap, sehebat mana pun bicara saya, sehebat mana pun kata-kata saya, sehebat mana pun ilmu yang saya miliki, saya tak boleh bagi hidayah pada orang. Maka saya kena minta hidayah tu daripada Allah. Maka bila kamu nak nasihat siapa pun, nak selamatkan iman siapa pun, kamu minta bantuan Allah, datang sebagai seorang hamba yang memerlukan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Nampak tak Cik Saiful? Jadi formulanya ialah kita minta bantuan Allah, bukan doa saja. And baca ayat-ayat Allah. Rabbi shrah li, minta hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bila Sayyidina Umar masuk Islam, ia datang daripada asbab doa Sayyidina Umar, doa daripada Rasulullah SAW. Nampak tak? Allahu Akbar. Next.
daripada TikTok, Yaya Stokis. Macam mana nak sponsor orang ikut program ni? Okey. Yaya, nanti berhubung dengan tim kita. Boleh. 011 788-5327. Okey, dengar tak? 0111-788-5327. Ataupun tadi saya dah minta follow back staff Pak Aris. Okey, atau follow back staff Pak Aris. Kita bagi tahu. Staff Pak Aris. Mudah-mudahan murah rezeki awak. Murah rezeki anda. Kita bagi peluang pada mereka yang benar-benar hadapi masalah keluarga tapi nak pergi program ni. Mereka perlukan ilmu yang manfaat. Sebab mana tahu kan, rezeki awak, orang nak bercerai, tiba-tiba bila anda bagi dia peluang pergi, tak jadi cerai. Daripada seorang yang ego, dia rendahkan ego dia, dia hapuskan sifat baran dia. Allahu Akbar. Belagak, sombong, angkuh, berjaya diselesaikan dengan pergi program macam ni. Mudah-mudahan kita minta bantuan Allah. Kita minta reda Allah, kita minta kasih sayang Allah. Okay, next. Soalan daripada WhatsApp, tapi puan tu ada dekat ni. Daripada Batu Pahat. Assalamualaikum. Pak Aris, Assalamualaikum. Saya nak tanya, saya ada kakak OKU yang kurang dalam berinteraksi dan akal pun kurang waras. Dia boleh faham apa orang cakap. Soalan saya, suami saya dengan dia tu ada batas hukum tak? Aurat kakak saya tu haram ke dengan suami saya? Aku dah cakap hukum makam. Memanglah kan. IPA 2 memang tak boleh. IPA 2 memang tak boleh kan. Jadi memang hanya kalau berkait rapat dengan sesuatu yang darurat, sesuatu yang tak dapat elak. Sebab dia dalam keadaan yang sulit, suami kita lah satu-satu harapan untuk angkat dia, untuk letakkan di tempat yang betul. Tapi mesti ada batas juga. Bukan kita macam seorang pekerja ke hospital, dia terpaksa angkat pesakit wanita. Atas dasar tu saja, tak boleh lebih pada tu. Sebab batasan syarak ni perlu juga diberi perhatian. Tak boleh kita langgar sesuka ikut kita. Tak boleh ikut rasa dan juga pandangan peribadi kita. Ikut batasan yang tertentu. Sekadar kita nak angkat sebab dia dalam keadaan yang uzur. Sebab kita kan kita nak mandikan dia, jadi minta tolong suami angkat dia tak kursi. Itu tak ada masalah. Masalahnya kalau kita melampaui batas yang ditetapkan oleh syarak. Itu berhati-hatilah. Wallahu alam. Apapun refer pada ustaz yang lebih arif, lebih tahu. InsyaAllah. Next. Daripada Arimas. Assalamualaikum Pak Aris. Adik saya tak nak berbaik dengan saya walaupun saya dah minta maaf. Adakah saya ni dikira berdosa? Dosa Allah ampun atau tidak itu urusan Allah SWT. Kita makhluk baik sangka dengan Allah. Kamu dah merendah diri serendah-rendahnya, minta ampun, minta maaf daripada seorang abang, seorang kakak kepada seorang adik, dan merendah diri walaupun kita kakak, walaupun kita abang, dia masih tak maafkan kita. Itu hak dia, urusan dia. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada dia untuk ampunkan kita. Kita teruskan perjuangan kita. Teruskan lakukan perkara baik. Teruskan lakukan perkara-perkara yang Allah reda. Buat dia. Jangan putuskan silaturahim walaupun dibuang kita, walaupun dia tak maafkan kita. Kita tetap buat baik pada dia. Kita tetap lakukan perkara-perkara yang baik pada dia. Nampak tak? Jangan balas perbuatan dia. Aku dah minta maafkan kau masih sombong pergi mampus engkau. Itu salah. Allah nak lihat respon kita. Maka Allah tak bagi hidayah pada adik untuk memaafkan kita. Bukan makna Allah tak sayang kita. Allah nak tengok respon kita. Respon kita yang sungguh-sungguh mencari kemaafan. Respon kita sungguh-sungguh menterjemahkan rasa kekesalan atas kesilapan kita. Akan membuka ruang kasih sayang Allah. Percayalah. Percayalah. Kena sabar. Inna Allah ma'asabin. Allah bersama dengan orang-orang sabar. Yakinlah. Wallahu alam. Daripada Fisyah Jaafar. Ya, Fisyah. Waalaikumsalam Pak Encik Ibrahim. Apa maksud sebenar reda? Adakah bila teringat kita sedih, kita nangis tu tak reda? Reda lepaskan sepenuhnya. Bukan senang sama. Reda tidak ada ungkitan selepas tu. Reda bermakna kamu tidak ada ingat apa-apa lagi. Itulah reda. Bila kamu kata aku maafkan kau, lepas tu kemudian ni selepas sebulan dua teringat balik rasa marah. Itu tak reda sebenarnya. Bila Allah uji kita, kita kata ya Allah aku reda dengan ujian kau, tapi selepas tu kita murung, kita rasa gelisah, kita rasa tertekan, kita tak boleh move on. Itu tak reda namanya. Jadi untuk berada di tempat orang benar-benar reda, dia kena cari reda Allah. Dia kena cari Allah. Tak boleh buat apa. Kena cari Allah. Setakat dengar motivasi macam ni, tidak, kita boleh termotivasi. Tetapi nak cari reda Allah, kena cari Allah. Kena cari jalan tu. Dekat dengan Allah, sebab tu sibukkan diri kita
dengan mengingati Allah. Allahumma aini ala zikrika. Sentiasa ingatkan diri kita bahawa kita ada Allah. Ya Allah, tolong aku untuk ingat Engkau. InsyaAllah kita akan jadi orang yang terbaik. Dan belajar reda walaupun perit. Belajar reda walaupun sikit. Belajar reda. Lama-lama kita benar-benar berlapang dada. Kubur itu tak sempit, melainkan bagi orang yang tidak pernah reda dengan ujian Allah. Kubur itu tak gelap, melainkan bagi orang-orang yang tidak pernah reda dengan ujian Allah. Bila Allah dah murka, kubur itu benar-benar gelap. Bagi orang yang mendapat kemurkaan Allah, dia dapat kubur yang sempit. Tapi bagi orang yang reda dengan ujian Allah, dan Allah terima reda dia, Allah reda pada dia, maka kuburnya seluas-luas kubur. Seluas mata memandang, sampai tak nampak dia punya pengakhiran. Luas mata memandang. Itulah kan kubur antara lubang-lubang syurga Allah SWT. Taman-taman syurga. Ya, taman-taman syurga. Bukan lubang-lubang neraka. Taman-taman syurga. Nampak ya? Allahu Akbar. Dan nama taman, tempat tu indah dan cantik. Pada siapa? Mereka yang bila Allah uji, dia reda. Jadi bila kita faham, kita sedar, reda tak reda ni rupanya jalan ni panjang. Orang yang tak reda, perjalanan alam barzah sampai ke akhirat sangat sulit. Orang yang reda, perjalanan ni sangat membahagikan. Rupanya ada kesan selepas kita mati nanti. Jadi settlekan dulu kat dunia. Benar-benar settle. Kuatkan hati. Bila datang balik perasaan tak puas hati, matikan cepat-cepat. Padamkan cepat-cepat. Musnahkan cepat-cepat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey, insya-Allah tuan-tuan, jangan lupa 24 bulan 12 tahun ini di Setia City Convention Center, program keluarga yang terbesar menghimpunkan lebih 2,000 orang. Dan satu program pagi sampai petang, kita bicara tentang isu keluarga, isu kita, isu perjalanan hidup kita. Dan termasuklah isu jiran, isu pejabat, rakan, taulan, masuk semualah. Sebab dia berkait rapat dengan kehidupan kita. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah terima setiap ibadah kita. Allah terima usaha kecil kita ni dalam live seperti ini. Terima kasih pada rakan-rakan. Terima kasih pada rakan TikTok yang hadir sama. Terima kasih semua. Saya serah pada Syafiq. Jangan lupa daftarkan diri. And untuk hari ni kita buka 3 orang 1 free. Untuk hari ni saja. 1 orang daftar, 3 orang 1 free kita bagi. Okay. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih kepada tuan-puan. Mudah-mudahan banyaklah ilmu kita dapat daripada perkongsian Pak Aris sebentar tadi. Dan insyaAllah jangan sekadar kita dengar, tapi kita jadikanlah sebagai satu kita punya panduan. InsyaAllah dalam kita berhadapan dengan ujian-ujian keluarga yang sedang kita lalui sekarang ni, insyaAllah. Jadi pada tuan-puan, ingin saya ingatkan sekali lagi, kalau kita hanya berharap pada live saja, mungkin kekangan masa kan, dan banyak lagi lah kekangan menyebabkan mungkin kita tengah excited, tiba-tiba masa dah habis. Jadi sekarang ni jangan lupa Pak Aris nak buka seluas-luasnya pada anda semua untuk sama-sama kita daftarkan diri kita dan keluarga kita ke seminar hashtag bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor. Jadi jom sama-sama, sambil-sambil kita belajar ilmu, kita menuntut ilmu, dalam masa yang sama juga dapatlah kita bertemu dengan Pak Aris untuk mungkin kita boleh bertanya soalan-soalan lebih lagi dengan Pak Aris masa hari program nanti, insyaAllah. Dan hari ini tiba-tiba Pak Aris bagi satu promosi khas untuk anda semua. Jika hari ini saja yang daftar 3 orang dan ke atas lah jadi orang yang ketiga tu akan dapat percuma. Jadi jom sama-sama kita rebut sementara harga promosi masih ada lagi, insyaAllah. Okey, jadi kepada anda yang menonton daripada platform satu lagi, kita dah naikkan link. Anda boleh tekan untuk pergi kepada kami punya tim lah. InsyaAllah kita akan berhubung dengan anda untuk kami beri penerangan. Dan kepada anda yang menonton dari TikTok, bolehlah pergi ke TikTok Staff Pak Aris untuk dapatkan informasi macam mana untuk mendaftar ke seminar hashtag bersama dengan Pak Aris. Dekat bio, dekat TikTok Staff Pak Aris tu ada. Anda bolehlah berhubung dengan kami. Terima kasih Puan Hasnah sangat, terima kasih. Dan kepada yang hadir, yang bagi gift, terima kasih. Mudah-mudahan maaf tak dapat sebut nama anda satu persatu. InsyaAllah, sungguhnya walaupun kami tak sebut, tapi insyaAllah malaikat dah catat dah nama-nama orang-orang hebat yang hadir dalam majlis ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah, insyaAllah. Pagi ini dah, petang dah ni. Dan salam zuhur untuk semua. Dan insyaAllah jangan lupa juga untuk support juga konten-konten Pak Aris dengan tekan butang like dan komen sesuatu. Dan insyaAllah dapatkan juga Pak Aris Coffee. Informasi lanjut anda boleh berhubung dengan semua tim-tim Pak Aris. Dan jika anda pergi ke konten-konten Pak Aris, ada beg kuning di situ, anda boleh tekan untuk dapatkan Pak Aris Coffee, insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah jangan lupa untuk kekal bersama dengan Pak Aris. InsyaAllah Pak Aris akan bersiaran hampir setiap hari dalam waktu yang sama, lebih kurang macam ni, 11.30 hingga pukul 1. Jom sama-sama kita belajar ilmu keluarga. Siapa lagi nak selamatkan keluarga kita kalau bukan kita, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.